Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bantu aku untuk memahamkan mereka yang minta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan juri panel, rakan-rakan guru matematik saya, rakan-rakan pembentang saya, dan juga terima kasih pengacara majlis. Pada hari ini saya Ahmad Izzuddin bin Kamaruzzaman akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Longsor Berwarna Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 4 dalam Operasi Darat. Baik, melalui refleksi yang lalu, guru mengenal pasti bahawa terdapat murid yang lemah matematik ini mempunyai masalah dalam operasi asas darat dan bahagi. Dan di sini ciri yang paling penting kita lihat, murid-murid ini mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan soalan operasi darat. Seterusnya, murid-murid mudah hilang fokus jika guru tersebut hanya menggunakan penerangan secara lisan. Dan kita lihat bagaimana tingkah laku murid dalam kelas, bagaimana mereka bermain, mengganggu rakan sebelah, dan juga kita lihat mereka ini suka tidak membuat kerja yang diberikan. Sehubungan dengan itu, guru mengenal pasti masalah dan isu daripada refleksi ini. Yang pertama, murid sebenarnya dia tidak mampu untuk menyelesaikan soalan sebarang nombor melibatkan operasi pendaratan dengan nilai 2 digit. Okay? Yang kedua, mereka tidak memahami bagaimana proses darat itu berlaku. Dan yang paling penting, pendekatan guru yang ditunjukkan adalah berpusatkan guru, kerana kesannya murid mudah merasa bosan dan juga tidak berminat untuk melibatkan diri dalam PDBC mereka. Ini adalah guru telah menggariskan 5 kesalahan yang murid lakukan ketika mendarab 2 digit dalam bentuk lazimnya. Yang pertama ialah sifir bagi digit yang mendarab. Yang kedua, kesalahan 2 ialah hasil jumlah bagi penambahan 2 nombor. Dan yang ketiga, jawapan hasil darab melibatkan pendarapan 2 nombor. Ini adalah bagi digit yang kedua. Maksudnya, digit yang kedua itu sepatutnya susunan nombor itu adalah pada nilai 10, kerana digit kedua itu terletak di nilai 10. Kesalahan yang keempat, digit pada pengumpulan semula. Murid letak kesalahan salah ketika meletakkan proses pengumpulan semula. Digit tersebut itu salah. Dan yang terakhir, ada murid yang tidak tahu bagaimana untuk memulakan operasi darat. Dari masalah yang kita pasti, guru telah menemukan satu idea untuk menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan gelongsor berwarna. Gelongsor berwarna ini adalah kaedah pekisi. Saya rasa guru matematik maklum benda ini adalah berteraskan kaedah pekisi tradisional, tetapi saya beri nafas yang baru menggunakan istilah gelongsor dan juga unsur warna. Gelongsor ini kalau mengikut idea, murid yang akan memahami bahawa gelongsor ini adalah menurun ke bawah, dan juga warna itu dengan harapan kita akan menarik minat dan juga menggerakkan motivasi murid. Ini adalah kaedah pekisi tradisional dan ini adalah gelongsor berwarna. Jika kita lihat, ini adalah soalan yang diberikan dan hasil darab bagi 2 digit itu, dan seterusnya penambahan nombor mengikut warna, dan seterusnya yang terakhir kita akan mendapat jawaban akhir yang betul dan tepat. Baik, untuk kajian ini, guru telah menepati 3 kriteria pemilihan kajian. Yang pertama, boleh takbirah. Sekolah kita memiliki bilik darjah yang kondusif dan selamat. Murid-murid kita, murid-murid yang paham dengan laras bahasa, dan juga saya rasa mereka adalah mudah untuk mendengar arahan ringkas. Dan kepentingan kepada kajian ini adalah berdasarkan isu yang saya kenal pasti adalah berdasarkan dokumen standard pembelajaran DSKP tahun 4, yaitu tajuk 1, nombor bulat dan operasi asas, perincian 1.6.4, menyelesaikan ayat matematik, darab bagi sebarang nomor dengan 2 digit, 10, 100 dan 1000. Dan yang ketiga, relevan. Benda ini adalah relevan untuk membantu guru untuk mempelbagaikan teknik pengajaran, dan kita kira
jika kajian ini berjaya, dia akan mampu memperluaskan dan juga membantu menggerakkan guru-guru supaya menggunakan amalan ini. So, objektif kajian, objektif saya adalah meningkatkan penguasaan tentang operasi darab 3 digit dan 2 digit. Soalan kajian saya ada 2, yaitu adakah penggunaan gonsor ini dapat meningkatkan penguasaan operasi darab kepada murid tahun 4? Dan yang kedua, apakah reaksi murid tahun 4 intelek terhadap penggunaan gonsor berwarna? Soalan yang pertama ini saya akan dijawab melalui data kuantitatif, yaitu daripada analisis ujian pra dan ujian pasca. Manakala untuk soalan yang kedua akan dijawab melalui data kualitatif, yaitu temu bual struktur bersama murid. Oke, reka bentuk yang saya kaji, yang saya adaptasi yaitu reka bentuk kajian tindakan chemist and Mac Taggart, yaitu yang pertama kita merefleksi, merancang, bertindak, dan seterusnya kita menilai semula ataupun memerhati. Oke, peserta kajian saya adalah murid tahun 4 intelek. Mereka ini adalah daripada kumpulan sasaran yang mempunyai lemah penguasaan dalam matematik. 6 orang peserta, 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan instrumen kajian saya ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra ini adalah penting untuk kita mengukur penguasaan awal murid sebelum kita melakukan kajian. Terdapat 4 soalan, dan seterusnya ujian pasca ialah kita mengukur sejauh mana peningkatan prestasi murid tersebut selepas dijalankan intervensi kaedah gonsor berwarna sebentar tadi, dan seterusnya temu bual berstruktur untuk mengenal pasti reaksi dan juga minat terhadap murid-murid terhadap gonsor berwarna yang diperkenalkan. Dapatan kajian. Okey, untuk ujian pra dan ujian pasca kita guru menguji mereka dengan 4 soalan. Dan di sini guru telah menggariskan rubrik tahap pencapaian murid daripada menguasai, tidak menguasai dan sangat menguasai. Kita lihat kepada perbandingan ujian pra dan ujian pasca. Pada ujian pra terdapat 2 orang murid hanya mendapat 1 soalan betul berbanding 4 soalan, manakala 4 yang lain salah kesemuanya. Untuk ujian pasca kita lihat 4 orang murid betul semua dan 2 orang murid 3 betul daripada 4 soalan yang diuji. Seterusnya ini adalah perbezaan peratus ujian pra dan pasca. Pada ujian pra ada 2 orang murid yang mendapat 25%. Pada ujian pasca ada ada 2 orang yang mendapat 75% dan 4 orang mendapat 100%. Dan kita lihat di sini peratusan peningkatan sebanyak lebih 50%. Inilah adalah dia punya perbandingan statistik, yaitu min purata bilangan soalan yang betul bagi per peserta. Baik, kita lihat di sini untuk menilai prestasi ujian pra, kita lihat min tersebut pada ujian pra adalah 0.33, bermaksud tidak mencapai 1 saja, bermaksud tidak mencapai 1 soalan. Seterusnya prestasi ujian pasca 3.667. Pada ujian pasca hampir menunjukkan hampir keseluruhan murid telah berjaya menjawab setiap soalan dengan betul. Baik, ini adalah gambar intervensi yang dijalankan. Seterusnya hasil kerja murid, kita lihat guru juga menggalakkan pembelajaran kolaboratif bersama dengan rakan sebaya. Seterusnya ujian pra dan ujian pasca, ini adalah hasil dapatan ujian pra, hasil dapatan ujian pasca. Dan yang seterusnya temu bual berstruktur, kita mengenal pasti 3. Kita membuat 3 soalan berstruktur kepada peserta kita untuk mengenal pasti reaksi dan juga respon mereka terhadap gonsor berwarna. Soalan yang pertama, adakah penggunaan gonsor berwarna lebih mudah dan cepat berbanding bentuk kaedah lazim? Daripada analisis yang saya keluarkan, kita lihat konsistensi jawapan daripada setiap pekerja. Saya sudah highlightkan keyword ataupun kata kunci mereka: lebih cepat, lebih mudah, sangat mudah. Soalan yang kedua, adakah Anda suka menggunakan gonsor berwarna untuk menjawab soalan melibatkan operasi darab? Yang di sini kita lihat daripada subjektif soalan suka itu ialah daripada kenapa mereka berminat untuk menggunakan gonsor berwarna ialah
ada unsur warna yang menarik di situ. Warna cantik-cantik, senang digunakan, ada warna dan mereka berminat untuk menggunakan gelang suku warna. Dan soalan yang terakhir, adakah Anda terus menggunakan gelang suku warna untuk menyelesaikan soalan melewatkan operasi darat? Ya, masing-masing akan menjawab terus menggunakan. Ya, saya akan guna gelang suku warna dan saya akan terus guna. Ini adalah sesi temu bual. Sebenarnya ini adalah gambar-gambar tangkap layar. Sebenarnya kita ada video dan video kita akan uploadkan ke dalam grup sekolah dan juga grup yang di page resmi SKPKN. Baik, refleksi kajian. Semua responden menguasai kemahiran mendarat 3 digit dengan 2 digit dengan baik. Dan kita lihat daripada hasil dapatan tadi, peningkatan lebih 50% bagi ujian pasca dibandingkan dengan ujian pra. 4 peserta 100%, 2 peserta 75%. Seterusnya peningkatan nilai min sebanyak 3,334 yang diperoleh daripada 0,33 pada ujian pra dan 3,667 pada ujian pasca. Murid, ini adalah refleksi guru terhadap hasil temu bual analisis. Murid memberikan reaksi positif apabila menggunakan gelang suku warna kerana ada 4 kata kunci dia, yaitu mudah digunakan, tidak mudah keliru, menarik dan ada kepelbagaian warna. Dan yang terakhir, hasil daripada dapatan kajian yang telah dibuat, guru dapat merumuskan kaedah gelang suku warna telah mencapai objektif kajian dan menjawab soalan pada kali ini. Sebelum saya berakhir, ini adalah cadangan penambahbaikan yang saya kira kita boleh ambil kira, yaitu yang pertama menyamar luas kumpulan sasaran kepada murid tahun 2 dan tahun 3. Kerana seawal murid tahun 2, mereka telah belajar operasi darat 1 digit dan 1 digit. Pada tahun 3, sebarang nombor dengan 1 digit. Seterusnya penambahan instrumen kajian, yaitu senarai semak pemerhatian, yang di sini guru mencadangkan bahawa untuk kajian yang seterusnya kita akan menambah satu lagi pemerhatian senarai semak tingkah laku murid sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Dan yang terakhir, memperluaskan skop kajian dari segi bilangan responden. Untuk maklumat, responden pada kali ini adalah 6 orang murid dan kemungkinan jika ada kajian yang seterusnya kita akan sebar luas untuk kepada mungkin lebih ramai lagi untuk mendapatkan keputusan yang jitu dan juga positif. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada MC ya. Karena Cikgu Izzuddin ya. Setakat ini saya rasa saya sangat puas hati. Cikgu Izzuddin telah memberikan apa yang diperlukan untuk pembentaran kajian tindakan. Memang semua ada di dalam apa yang diperlukan. Hanya mungkin perlu nanti kita lihatlah dari segi susunannya supaya kita nampak lebih berstruktur dan pemahaman untuk audiens lebih teratur lah. Jadi satu soalan saya nak tanya, tadi cikgu pun membuat satu refleksi bahawa cikgu akan membawakannya kepada orang lain daripada temu bual kepada guru. Siapakah orang yang sepatutnya diwawakan kalau diberi peluang itu untuk memahami lebih lanjut sama ada apa yang cikgu buat memperbaiki kemahiran murid itu dapat sebenarnya dirasai juga oleh pihak lain. Boleh saya tanya siapakah orangnya seterusnya yang kamu nak bawakan untuk mendapat impak daripada maklum balas intervensi anda? Terima kasih. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Temu bual yang seterusnya yang kita akan berikan kepada untuk kita mengambil maklum impak terhadap kajian ini adalah yang pertama adalah kita melihat temu bual bersama guru-guru, kolaboratif bersama guru-guru yang mengajar murid tersebut, sama ada subjek lain ataupun subjek yang berbeza. Kita untuk mengenal pasti bahawa murid tersebut memberikan respon ataupun reaksi yang sama jika ada berlaku pelbagaian teknik pengajaran guru tersebut, terutama dalam gelang suku warna. Kita meletakkan unsur warna di situ, kepelbagaian teknik di situ. Jadi jawapan saya ialah kita memperluaskan kepada guru yang mengajar murid tersebut dalam bidang tersebut, subjek yang lain. Okey, mungkin cikgu salah satu ialah memang guru, tetapi siapa yang paling dekat selain pada murid yang memberi kamu tahu bahawa cikgu telah berjaya? Contohnya tadi cikgu
tengok juga prestasi murid. Jadi prestasi itu biasanya siapa yang membacanya. Jadi kalaulah cikgu nak impak terus daripada prestasi kejayaan cikgu dari segi matematik, orang siapa yang paling dekat sekali dengan murid? Okey. Baik. Paling dekat sekali dengan murid selepas guru adalah ibu bapa. Ibu bapa kita, ibu bapa murid tersebut. Hasil daripada dapatan itu, dan kita akan menemubuan mereka untuk mendapatkan reaksi dan juga respon terhadap bagaimana kepelbagaian teknik ini membantu anak-anak mereka mencapai suatu kemahiran. Okey, terima kasih. Jadi saya harap ya, cikgu bila nak pergi ke bahagian untuk mendapat maklum balas, cikgu fikirkanlah cikgu nak buat temu bual atau direct pergi kepada survey. Kalau nak soal selidik, cikgu kena buat soal selidik yang boleh membantu mak bapak yang mungkin mempunyai masalah membaca dengan senang atau dengan mudah. Ialah cara dari segi dia punya skor itulah. Okey, itu satu saya rasa cikgu boleh take note. Kedua ialah saya nampak cikgu semua ada cara membuatnya pun ada cara macam mana nak meningkatkan kemahiran ada, tapi satu saja. Kemahiran itu DSKP dari standard pembelajaran dan standard kandungan dengan standard pembelajaran tidak dinyatakan. Kalau boleh, nyatakan terus kepada standard pembelajaran dari segi apa tu. Bila kita rujuk pada DSKP dan kemahiran itu memang adalah berkaitan dengannya. Jadi dia lebih orang kata tepat sebab kita bukan main kerana kita tahu, tetapi memang berasaskan dokumen sah. Okey? Tanya cikgu. Thank you. Baik, terima kasih. Madam Siti. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Cikgu